Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. InsyaAllah bagi hari ini kita akan ulang balik pelajaran yang pertama, ibadah, tentang ibadah. Sebelum ni cikgu dah ajar ibadah terbagi kepada dua, iaitu ibadah khusus dan ibadah umum. Jadi harap pelajar semua dapat ingat apakah itu ibadah umum dan apakah itu ibadah khusus. Okey. Jadi pengertian ibadah. Ibadah, apakah pengertian ibadah? Ibadah ini iaitu pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada perkataan atau perbuatan yang bertepatan dengan syariah. Okey, jadi ibadah ialah pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada perkataan atau perbuatan yang bertepatan dengan syariah. Okey, ini adalah maksud ibadah. Jadi contoh-contoh ibadah kat sini dalam buku tat muka surat 1 iaitu contohnya solat berjemaah. Jadi solat berjemaah di masjid ataupun boleh melakukan solat berjemaah di rumah ataupun di surau. Solat berjemaah kalau bagi lelaki ada solat Jumaat di masjid, yang mana adalah rukun-rukun, dan kalau kita belajar rukun-rukun solat Jumaat dengan syarat-syarat solat Jumaat tu. Okey. Dan juga solat berjemaah juga boleh dilakukan solat berjemaah semasa kamu bermusafir. Daripada contohnya daripada Terengganu ke Kuala Lumpur. Jadi lebih daripada 2 mahalah. Itu adalah, jadi boleh melakukan solat berjemaah di masjid ataupun di surau. Dan boleh solat berjemaah dengan niat qasar dan jamak. Contohnya pergi satu rombongan meminang ke Kuala Lumpur. Lepas tu bila dalam perjalanan tu nak mendirikan bersama keluarga ni dalam perjalanan, jadi nak mendirikan satu nak mendirikan solat jamak. Jadi mendirikan secara berjemaah. Itu boleh. Jadi perjalanan daripada Terengganu ke Kuala Lumpur tu ambil masa lebih daripada 2 mahalah kan. Lebih daripada 2 mahalah dan lebih daripada 8 jam. Kalau lalu daripada highway ke daripada highway ke highway yang LPPT tu 2 jam je nak sampai ke Kuala Lumpur dan melalui Kuantan. Jadi sekejap je lah kan. Kalau daripada Terengganu ke Kuala Lumpur. Okey. Itu boleh kita solat berjemaah secara jamak bersama keluarga yang bermusafir sekali. Okey. Dan kita juga boleh solat berjemaah dalam menunaikan solat sunat. Contohnya solat sunat hajat, solat sunat solat sunat hajat, solat sunat 2 rakaat. Contohnya solat sunat duha boleh dilakukan secara berjemaah. Dan solat fardu, bila kita nak mendirikan solat fardu tu dan juga solat sunat, kita kena ada wudu. Jadi rukun wudu ada 6. Itu niat ketika membasuh muka keseluruhannya, membasuh tangan sampai ke siku, menyapu sebahagian kepala dan membasuh kaki sampai ke buku lali. Jadi solat fardu ada 5 waktu. Yang pertama sekali iaitu solat zuhur. Lepas tu asar, maghrib, isyak, subuh. Solat zuhur ada 4 rakaat, solat asar ada 4 rakaat, solat maghrib ada 3 rakaat, solat isyak ada 4 rakaat dan solat subuh ada 2 rakaat. Okey. Jadi kena tahulah waktu masuknya solat zuhur ni, solat asar, solat maghrib, solat isyak, solat subuh, kena tahu waktunya. Bilakah waktunya solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak ni masuk. Dan kena tahu juga, kena belajar juga tentang rukun-rukun solat.
Rukun-rukun solat ada 13, iaitu berdiri dengan betul, niat, takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, rukuk dengan tumakninah, iktidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, duduk antara dua sujud dengan tumakninah, duduk tahiyat akhir, membaca tahiyat akhir, membaca selawat, memberi salam dan tertib. Itu adalah rukun-rukun solat. Okey. Jadi bila kalau macam seorang Bilal telah melaungkan azan pada waktu masuknya waktu solat Zuhur, dan kita tahulah lafaz azan tu, dan bagaimana kita nak jawab azan tu balik. Contohnya bila dilaungkan asyhadu alla ilaha illallah, kita pun jawab asyhadu alla ilaha illallah. Tu dimelaungkan, bila melaungkan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita balas balik, kita jawab wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Okey. Jadi cukup bagus dan cukup cantik bila mana pelajar-pelajar cikgu dapat dapat sama ada pelajar perempuan atau pelajar lelaki dapat ingat laungan azan ni. Dan bacaan iqamah ni, bacaan iqamah ni biasanya bila kita nak solat berjemaah, kita pun iqamah, iaitu Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Jadi inilah satu pembelajaran berkenaan dengan solat solat berjemaah, solat fardu. Dan bagus bila mendirikan solat fardu, kita membaca kita hayati maknanya. Contohnya bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, dan seterusnya. Jadi kalau kita ingat, itu cukup bagus bila kita tahu maknanya. Okey. Jadi contoh-contoh ibadah iaitu solat berjemaah. Itu yang pertama, solat berjemaah. Membaca Al-Quran. Cikgu cakap sikit berkenaan dengan membaca Al-Quran ni, adab orang membaca Al-Quran. Dia ada adab bila dia belajar Al-Quran, dia belajar dengan gurunya, dengan ustazah. Ustazah, saya nak belajar Al-Quran, jadi ustazah pun akan mula dengan bacaan doa. Dan ustazah pun akan ajar sebutan-sebutan yang perlu diperjelaskan. Misalnya huruf kha, huruf mim, huruf qa, huruf qaf, jadi huruf nun. Jadi bila baca Al-Quran ni kena menutup aurat. Bagi belajar lelaki, kena pakai seluar panjang, kena pakai baju t-shirt, kena pakai kopiah, dan duduk dengan tertib. Dan bagi pelajar perempuan, dia pakai tudung, pakai baju kurung dan bawa Al-Quran. Kalau bagi orang yang baru baca Iqra', bacalah Iqra' tu, tapi kena ada adab bila membaca Al-Quran. Sama ada awak baca Al-Quran dengan nenek awak ke, dengan tok ki awak ke, dengan tok awak ke, ataupun awak baca Al-Quran dengan ustazah, awak kena ada adab semua tu. Okey? Bantu orang tua. Awak saling bila orang tua, contohnya orang tua tu dia melintas jalan. Okey, dia melintas jalan. Jadi dia pakai tongkat di lintas jalan. Jadi kita sebagai orang muda ni bantulah orang tua itu melintas jalan dan bersedekah, memberi sedekah kepada orang yang memerlukan. Misalnya sedekah ini diperlukan untuk membuka satu madrasah di Kuala Kangsar misalnya. Jadi awak pun bagilah sedekah sedikit, RM1 ataupun RM2 ataupun RM3 pun tak apa, untuk bantu madrasah tu membuka satu pondok ataupun satu madrasah untuk berbakti kepada supaya anak-anak pelajar-pelajar di situ dapat senang untuk belajar. Okey. Ini bersedekah. Dan bersedekah ni bukannya perlukan sedekahlah dengan ikhlas, niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya walaupun awak bagi duit sedekah tu RM1 je, alhamdulillah, jadi awak bersedekah. Ataupun awak bagi duit sedekah tu dalam RM2-3 pun, awak niat bersedekah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Okey. Jadi cikgu terangkan sedikit berkenaan dengan aktiviti harian murid. Aktiviti harian murid
Yang pertama, bangun pukul 6 pagi, bangun daripada tidur. Lepas tu dia mandi. Dia mandi. Sebelum dia bangun daripada tidur tu, dia dah bangun pukul 6 pagi daripada tidur tu, dia baca doa dulu. Doa yang dia baca, Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Dan dia masuk bilik air, nak masuk bilik air pun dia baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan dia mandi pakai sabun, pakai guna berus gigi, gosok gigi, kalau nak shampoo lah. Dan dia tidak menggunakan air yang mutanajis. Tu kena ingat, jangan menggunakan air yang mutanajis. Air mutanajis ni macam mana? Contohnya dalam baldi tu kurang daripada 2 kolah dan dia guna pula air tersebut tu untuk dia mandi. Dia guna air yang kurang daripada 2 kolah itu yang ada tahi cicak dalam tu untuk dia mandi. Sah-sahlah air tersebut dah tercemar dengan najis. Jadi dia mandi. Maka air tersebut namakan air bernajis dan mandi dia pun habis tu badan tu bernajis. Okey. Solat subuh secara berjemaah ataupun solat bersendirian dalam biliknya. Kalau macam dengar ayah laungkan azan kan, Allahu akbar, Allahu akbar, dia pun ikutilah ayahnya melakukan solat subuh secara berjemaah. Dan ke sekolah pukul 7 pagi dengan bas ataupun dengan ayah ataupun dengan mak pergi ke sekolah pada waktu pagi, ataupun naik basikal pergi ke sekolah rendah pada waktu pagi. Tu baguslah, bangun awal, solat subuh, pakai baju comel-comel, pakai baju cantik-cantik, kemas-kemas dan ke sekolah. Okey, solat asar. Bila dia ke sekolah, dia belajar bersama kawan-kawan dia. Dan bila dalam sesi pembelajaran dengan guru, dia tanya guru sekiranya tidak faham. Dan solat asar disolat secara berjemaah bersama kawan-kawannya di sekolah. Dan kelas petang, maknanya sekolah pada waktu petang, iaitu sekolah agama pada waktu petang, dia tumpu sepenuh perhatian kepada guru semasa mengajar. Dan dia dia solat asar. Okey, solat asar selepas daripada Zuhur, solat asar. Jadi solat asar, menunaikan solat asar 4 rakaat. Lepas tu dia bermain petang dan dia solat maghrib secara berjemaah di surau ataupun di masjid. Dan solat isyak dan mengulang kaji pelajaran. Dan apakah itu ibadah umum? Semua pelajar kena beza apakah ibadah umum dengan ibadah khusus. Ibadah umum ni contohnya iaitu solat. Masya-Allah. Okey, terangkan dulu apakah itu ibadah khusus. Okey, cikgu terangkan dulu apakah itu ibadah khusus. Ibadah khusus ni contohnya solat fardu 5 waktu ataupun puasa di bulan Ramadan, membayar zakat, menunaikan haji. Ini adalah ibadah khusus. Jadi kena ingatlah ibadah khusus ini apa? Contohnya solat, puasa, membayar zakat, menunaikan haji di Baitullah. Okey. Seterusnya ibadah umum iaitu membantu ibu bapa. Memang dididik untuk menjadi seorang anak yang soleh ni, dia membantu ibu bapa. Contohnya dia membasuh pinggang. Contohnya dia basuh pinggan, disingki, dia bersih bilik air, dia mop lantai, dia sapu sampah, dia kutip sampah. Lepas tu dia menyetrika baju sekolahnya sebelum ke sekolah. Lepas tu dia tolong ibu dia buat cupcake ke. Dia tolong ibu dan dia menyiapkan kerja rumah. Dia tolong ibu dia sapu sampah, sapu sawan di rumah. Dia tolong ibu dia mengemas katil, mengemas rumah. Itu membantu ibu bapa lah. Okey, berniaga. Jadi berniaga ini itu berniaga contohnya seorang ayah dia berniaga buah-buahan di pasar malam ke, ataupun di pasar tani ke, atau berniaga buah kurma, berniaga berniaga jubah ataupun kain solat, kain sembahyang kan. Itu adalah ibadah umum. Jadi ibadah berniaga ni cukup bagus. Berniaga ni merupakan Rasulullah SAW turut berniaga. Okey, belajar. Dia belajar betul-betul, belajar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam kelas dia tumpukan perhatian dengan betul. Ni adalah ibadah umum
umum. Jadi dia belajar betul-betul. Bila cikgu mengajar, dia dengar apa yang cikgu sampaikan dan dia faham. Kalau dia tak faham, dia pergi tanya cikgu. Menyapu sampah di halaman rumah ataupun di halaman sekolah. Ada sampah, dia sapu bersama-sama dengan kawan dia, bergotong royong sapu sampah tu. Dan bergotong royong membersihkan masjid, bergotong royong membersihkan surau, bergotong royong membersihkan kawasan kampung, sama-sama dengan jiran tetangga bergotong royong. Mencuci kereta, cuci kereta ibu, cuci kereta ayah, bantu ibu ataupun ayah mencuci kereta. Kereta tu baru je beli, contohnya ayah baru beli kereta Honda, kan? Jadi bantulah ibu ayah membersihkan kereta. Dan jangan kita sebagai seorang pelajar ataupun anak pelajar ni cuba untuk bersikap nakal dengan menconteng kereta guru. Tu satu bentuk vandalism, kan? Jadi jaga adab kita dengan guru, kena jaga adab kita dengan guru, dengan ibu bapa, dengan rakan-rakan sekeliling, dengan jiran tetangga, dengan kawan-kawan. Okey. Ini adalah ibadah umum. Ini adalah contoh ibadah umum, iaitu membantu ibu bapa, kena ingat berniaga. Contoh ibadah khusus itu solat, membayar zakat, itu adalah contoh ibadah itu adalah contoh ibadah khusus. Jadi cikgu harap pelajar semua dapat bezakan apakah itu ibadah umum dan juga apakah itu ibadah khusus. Okey? Okey. Jadi bila kita buat satu perbezaan di sini, misalnya di sini satu perbezaan di sini untuk membezakan apakah itu ibadah umum dengan ibadah khusus, kita boleh masukkan kat sini beza ibadah umum dengan beza ibadah khusus. Okey. Okey. Jadi ibadah umum ni ibadah khusus. Kita masuk ibadah khusus dulu. Ni ibadah umum. Okey, jadi contoh ibadah khusus contohnya seperti solat fardu 5 waktu, solat asar, solat maghrib, isyak, dan puasa pada bulan Ramadan. Mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat. Misalnya kalau zakat fitrah, dikeluarkan zakat fitrah tu pada bulan puasa misalnya, itu contohnya mengeluarkan zakat. Ataupun mengeluarkan zakat perniagaan. Mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat perniagaan itu contohnya dia berniaga
dia buka satu perniagaan lah, dan memang adalah penerangan dia. Okey. Dan ibadah umum contohnya seperti membantu ibu bapa, seterusnya belajar di sekolah, gotong royong bersama jiran tetangga, menyapu sampah di laman rumah ataupun di laman sekolah, mencuci kereta, contohnya kereta nenek awak ke ataupun kereta ayah awak ke, dan berniaga, contohnya berniaga buah-buahan atau sayur-sayuran. Ini adalah perbezaan antara ibadah umum dengan ibadah khusus. Okey. Jadi cikgu harap dapat bezakan antara ibadah umum dengan ibadah khusus. Okey, sekian daripada cikgu. Cikgu harap semua pelajar dapat memahami tentang pelajaran yang pertama, iaitu berkenaan dengan ibadah, dapat tahu apakah pengertian ibadah, dan juga dapat bezakan antara ibadah umum dengan ibadah khusus. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.